Hi guys, welcome back to Sebuah Gadget. Ini adalah OnePlus Nord CE3 Lite 5G, smartphone mid-range budget yang baru pada OnePlus. Dan untuk phone baru diorang kali ni, tak banyak perubahan yang dibuat, tak banyak pembaharuan yang dibuat lah dekat phone diorang ni, terutama dekat diorang punya performance dan juga dia punya display. Tapi dalam masa yang sama, ia masih lagi berbaloi untuk kita beli. Untuk harga jualan dia ialah RM1099 bagi 8GB RAM dan 256GB internal storage. Baiklah, kita tengok design dia dulu. Walaupun ini adalah phone mid-range budget, tapi OnePlus tetap berikan sentuhan yang premium untuk phone ni. Dia punya design ni nice jugalah, dia simple je. Lepas tu kamera dia ni yang buatkan design phone ni jadi lebih menyelah. Dan part yang aku suka adalah dekat dia punya frame ni, dia ada satu texture. Dia macam ada kesat-kesat sikit. Dia best lah, dia ada sentuhan yang premium. Dia tak rasa murah langsung. Benda detail yang kecil-kecil macam ni lah yang buatkan phone ni lain daripada yang lain. Dan apa yang aku suka lagi adalah phone ni bentuk dia boxy dan ringan. So macam aku cakap tadi, dekat phone ni dia tak banyak perubahan yang dia buat, terutama dekat dia punya performance dan juga display. Jadi untuk display dekat phone ni, dia masih lagi menggunakan IPS LCD instead of AMOLED. So kita akan dapat pengalaman dan kualiti yang sama je lah dari sebelum ni. Tapi walaupun dia tak upgrade ke AMOLED, dia punya kualiti screen phone ni masih lagi bagus. Dia dapat paparkan warna yang cantik dan details yang tajam. Dan yang barunya adalah kedudukan kamera selfie dia. Sebelum ni berada di bahagian sisi, sekarang berada di bahagian tengah. Dia nampak lebih nice lah kalau dekat tengah-tengah ni. Jadi untuk screen phone ni, walaupun masih menggunakan IPS LCD, tapi dia tetap menawarkan refresh rate yang tinggi, iaitu 120Hz. So dia jadi best lah kalau kita nak buat scrolling kat phone ni. Dia rasa smooth je. Phone ni juga memiliki stereo speaker atas dan bawah. So dia buatkan pengalaman tengok movie atau dengar lagu lebih best lah. Dan dia punya kualiti audio ni pun cukup baik. Bercakap soal audio ni, OnePlus juga ada keluarkan TWS yang baru, iaitu OnePlus Nord Buds 2. Dengan tanda harga RM329, kita akan dapat TWS yang cukup padu jugalah. Bateri tahan lama, kualiti audio pun cukup padu dan clarity audio dia dalam keadaan yang baik. Jadi orang yang macam aku ni yang suka dengar podcast, memang best lah, memang sedap gunakan TWS ni. Cuma bila kita dengar lagu, dia punya bass tu agak kurang menendang sikit lah. Tapi secara overall, TWS ni cukup padu untuk kita guna. Untuk performance dia pula, phone ni masih lagi menggunakan chipset yang sama seperti OnePlus Nord CE2 Lite 5G. Dia bukan sekadar chipset yang sama, GPU pun masih lagi menggunakan hardware yang sama. Dan walaupun dia masih menggunakan hardware yang sama, tapi dekat OnePlus Nord CE3 Lite 5G ni dah dapat software yang baru, software yang up to date, iaitu Oxygen OS 13 yang berasaskan Android 13. Secara peribadi, aku suka dekat Oxygen OS ni sebab software dia sangat ringan dan simple. So korang akan dapat satu pengalaman yang seronok lah untuk gunakan phone ni. Dia simple dan juga ringan. Kemudian banyak customization yang boleh kita buat. Dia fun lah untuk kita guna. Software dia ni ringan, lancar dan dia tak boring untuk kita gunakan dia. Dan korang kena tahu juga, software ni juga salah satu benda yang penting untuk jadikan performance sesuatu smartphone tu. Jadi so far aku gunakan OnePlus Nord CE3 Lite 5G ni, dia punya chipset pun cukup je, okey je untuk dia punya kegunaan harian. Tambah pula dia ada software yang padu, iaitu Oxygen OS 13 yang berasaskan Android 13. Jadi setakat performance untuk kegunaan harian, memang phone ni dapat jalankan dengan baik. Phone ni mampu untuk berikan performance yang cukup untuk jadikan dia sebagai daily driver. Bercakap soal jadikan phone ni sebagai daily driver, mestilah kita memerlukan bateri yang tahan lama. Bab bateri dekat phone ni, korang tak perlu risau sebab dia ada bateri yang sangat besar, iaitu 5000 mAh dan juga pengecasan yang sangat pantas, 67 watt. Rasanya untuk range harga macam ni, OnePlus Nord CE3 5G ni mempunyai pengecasan yang paling pantas lah untuk dia punya kompetitor yang lain, untuk harga jualan dia. Jadi dengan adanya 5000 mAh memang sangat cukup lah untuk kegunaan harian. Aku rasa setakat ni tak pernah lagi lah habis seharian untuk bateri phone ni, dan nak cas pun laju. Dari 1% sehingga 100% ambil masa dalam 45 minit sahaja. Memang laju berdesup lah. Bateri sebesar 5000 mAh
dan dapat cas penuh dengan masa 45 minit sahaja. Untuk kamera dia pula, kali ni OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ni ada dengan saiz megapiksel yang besar, iaitu 108 megapiksel. Kemudian dia ada 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel kamera depth. Kamera selfie dia 16 megapiksel. Untuk hasil dia okey lah untuk kategori phone macam ni. Dia punya warna dan juga details masih lagi terjaga. Tapi seperti biasalah, warna dari phone OnePlus ni dia agak punchy sikit. Dia lebih kurang macam warna dekat phone Oppo. So secara overall dia punya kamera ni bagi aku dah cukup padu untuk kita guna. Jadi kesimpulan dia, dengan tanda harga RM1099 kita akan dapat sebuah smartphone yang memiliki design yang premium, warna yang cantik, kemudian dia punya performance masih lagi padu walaupun aku agak sedikit kecewa sebab dia tak upgrade ke chipset yang lebih tinggi. Tapi kalau kita fikir semula, kalau OnePlus upgrade ke chipset yang lebih tinggi, dia memang susah sikit lah nak kekalkan harga yang mampu milik macam ni. RM1099, lepas tu ada RAM yang besar 8GB dan internal storage yang besar 256GB. Dan yang menariknya adalah dia punya software Oxygen OS 13 yang berasaskan Android 13. Kemudian dia ada bateri yang besar iaitu 5000 mAh dan ada pengecasan yang sangat pantas iaitu 67W. Untuk skrin je lah, sebab kalau nak compare dengan harga yang lain, ada phone bawah 800 pun dah start bagi skrin AMOLED. Tapi dekat OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ni dia masih lagi berikan IPS LCD. Cuma dia punya IPS LCD ni bukanlah kualiti yang rendah, kualiti yang cikai tak. Dia still dapat berikan detail yang cantik, warna yang punchy dan warna yang vibrant. Brightness dia pun dalam keadaan yang baik. Cuma itulah, kalau kita nak cakap pasal IPS dan AMOLED ni, memang satu perdebatan yang agak sukar jugalah. Jadi tepuk dada tanya selera sama ada korang boleh go for untuk IPS LCD, just go for OnePlus Nord CE 3 Lite 5G lah. Kalau tak boleh nak tengok skrin IPS, better cari phone lain lah yang ada skrin AMOLED. Banyak dah sekarang dekat market lain harga phone bawah RM1000 menggunakan skrin AMOLED. Tapi semuanya bergantung kepada kita lah dan bergantung kepada cara kita guna smartphone tu. Secara peribadi, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ni bagi aku dah cukup berbaloi untuk kita beli. So guys, nampaknya saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.